Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ishraf Iman bin Muhammad Fazli daripada kelas DPSU 5B. Hari ini saya ingin membentangkan tajuk aplikasi rukhsah dalam kehidupan seharian. Terlebih dahulu, mari kita lihat pengertian rukhsah dari segi bahasa. Pengertian rukhsah dari segi bahasa adalah kemudahan, keringanan dan kelonggaran. Dari segi istilah pula, hukum yang disyariatkan disebabkan oleh sesuatu keuzuran yang berat sebagai pengecuali dari hukum asal yang menyeluruh, yakni azimah yang menghendaki larangan serta dibataskan kepada kadar yang perlu. Dalil rukhsah terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Maksudnya, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Di dalam sebuah hadis diriwayat oleh Ahmad, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, sesungguhnya Allah menyukai rukhsahnya dilaksanakan sebagaimana dia membenci maksiatnya dilakukan. Hadis di atas menjelaskan bahawa Allah menyukai perkara yang boleh mempermudahkan hamba-Nya dalam urusan agama dan menggalakkan kita supaya mengambil keringanan, yakni rukhsah daripadanya. Atas dasar ini, mengambil rukhsah kerana keuzuran merupakan tanda waraknya seseorang hamba-Nya. Namun, ramai lagi dalam masyarakat yang salah anggap bahawa mengambil rukhsah sebagai tanda kurang mantap atau kurang kuat agamanya. Walhal Rasulullah SAW memberi peringatan terhadap orang yang tidak menerima rukhsah agama dengan sabdanya yang bermaksud, sesiapa yang tidak menerima rukhsah Allah, maka ditimpakan ke atasnya dosa sebesar bukit Arafah. Riwayat Ahmad. Selain itu, saya juga ingin menceritakan tentang perbezaan azimah, yakni hukum asal, dan juga rukhsah, yakni keringanan. Azimah atau hukum asal seperti wajib berwuduk apabila hendak solat. Tapi apabila rukhsah, yakni keringanan, boleh bertayamum ketika ketiadaan air. Yang kedua, haram makan bangkai. Tetapi di dalam rukhsah, yakni keringanan, boleh makan bangkai ketika kebuluran. Yang ketiga, bagi azimah, yakni hukum asal, solat zuhur adalah 4 rakaat. Tetapi apabila dirukhsahkan, yakni keringanan, solat zuhur 2 rakaat ketika bermusafir. Dan yang terakhir, bagi azimah, yakni hukum asal, wajib berpuasa pada bulan Ramadan. Tetapi bagi rukhsah, yakni keringanan, boleh berbuka apabila bermusafir dalam bulan Ramadan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hafiz bin Zainuddin daripada kelas DPSU 5C. Saya akan menerangkan tentang jenis-jenis rukhsah. Dalam taklifan melaksanakan syariat, diberikan rukhsah. Apa itu rukhsah? Rukhsah itu ialah keringanan atau kelonggaran pada masa tertentu dengan sebab sesuatu keuzuran syar'i. Rukhsah tersebut menjadikan umat Islam tetap mampu melaksanakannya mengikut kondisi yang dibuka ruang oleh syarak. Inilah menjadi bukti Islam praktikal dan mudah untuk diamalkan. Maksudnya rukhsah kat sini dia memudahkan kita untuk melakukan satu ibadah. Terdapat 7 jenis rukhsah yang dibentangkan oleh para ulama, antaranya keringanan menggugurkan kewajipan. Contoh, tak wajib untuk solat Jumaat kalau ada halangan tertentu, maknanya macam dia sakit tenat, tak boleh jalan, semua tu maknanya dia tak wajib. Kedua, keringanan kurangkan bebanan. Contoh dia ialah sembahyang kasar untuk solat zuhur, asar dengan isyak. Ketiga ialah keringanan penukaran. Contoh dia bertayamum bagi menggantikan wuduk ketika ketiadaan air atau sakit yang tidak boleh dielakkan jika terkena air. Okey, yang keempat, keringanan mendahulukan, iaitu sembahyang jamak takdim bagi musafir. Maknanya yang memusafir jauh tu dia boleh sembahyang jamak. Yang kelima, keringanan mengakhirkan. Contoh dia sembahyang jamak takhir bagi musafir. Keenam, keringanan waktu terdesak. Contoh dia ialah diharuskan makan benda haram ketika terdesak. Ni macam kita, contoh kita
dalam hutan, dia tak dapat keluar pada hutan. Memang tak ada makanan lah, cari makanan tak jumpa. Tiba nampak ular. Ular kalau ikut hukum asalnya haram, tapi disebabkan waktu tu keadaan desak, mana dapat rukhsah untuk kita boleh makan ular tu. Okey, terakhir sekali ialah keringanan menukarkan. Contoh dia ialah mengubah kedudukan dan keadaan sembahyang ketika ketakutan, peperangan dan menghadapi musuh. Okay, sampai situ je. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zulfadli bin Muhammad Asri daripada kelas DPHU 5C. Saya akan membentangkan sebab-sebab rukhsah. Terdapat 7 sebab rukhsah. Yang pertama, musafir. Bermusafir dalam jarak tertentu membuatkan seseorang Muslim itu mendapat sedikit keringanan dalam melaksanakan ibadah. Orang musafir yang diharuskan syarak layak mendapat rukhsah seperti puasa jamak dan qasar solat. Apabila seorang Muslim itu dalam perjalanan ketika bulan puasa, dia dibolehkan dan didapat sedikit keringanan dengan tidaknya berpuasa. Kalau dia mampu, lebih afdal dia berpuasa. Okay, selain itu, orang yang dalam perjalanan juga dibolehkan untuk berjamak, iaitu menggabungkan 2 solat fardu, dan mengkhasarkan, iaitu memendekkan bilangan rakaat dalam solat yang dilakukan semasa dalam perjalanan. Dibolehkan solat jamak dan qasar ini ketika jarak perjalanannya melebihi daripada 2 marhalah. Seseorang itu juga dibenarkan mengganti solat Jumaat dengan solat Zuhur dan bertayamum semasa berada di dalam kenderaan. Yang kedua, sakit. Contohnya, orang yang sakit ataupun uzur dibolehkan solat sambil duduk ataupun baring ataupun terlentang, bergantung kepada keadaan ataupun seberat mana sakit tersebut mengikut kemampuan dia. Yang ketiga, secara paksaan. Seseorang yang dipaksa untuk melakukan perkara haram dibolehkan berbuat sedemikian. Sebagai contoh, dipaksa untuk meminum arak ataupun dipaksa untuk memakan daging khinzir. Okay, yang kelima, kejahilan. Kejahilan ni ialah kurangnya ilmu tentang hukum ataupun langsung tidak tahu tentang hukum Islam. Oleh itu, orang yang melakukan kesalahan ketika masih belajar ataupun disebabkan kebodohannya yang dimaafkan. Yang keenam, perkara yang tidak dapat dielak iaitu kesukaran serta umum al-balwa. Contohnya, terpijak tahi burung merpati yang bersarang di dalam masjid, ataupun seseorang yang solat dengan kain terkena percikan air di jalanan dikira sah dan dimaafkan. Yang terakhir adalah yang ketujuh, kekurangan. Contohnya, kanak-kanak dan orang gila tidak dikenakan taklif. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman Muhammad Fazli dari kelas DPHU 5A. Dan hari ini saya akan bentangkan tajuk saya iaitu pembagian rukhsah. Menurut ulama mazhab Syafi'i dan Hambali, pembagian rukhsah mereka mengenai 5 kategori. Yang pertama adalah wajib dilakukan. Contohnya, makan bangkai orang yang dalam keadaan darurat disebabkan keadaan makanan yang halal. Yang kedua adalah sunat. Sunat adalah contohnya mengkasarkan solat bagi orang yang bermusafir. Ketiga adalah harus dilakukan. Contohnya, tindakan melakukan transaksi al-salam, sewa beli dan sebagainya. Yang keempat adalah lebih baik ditinggalkan. Contohnya, tidak puasa bagi orang yang bermusafir. Dan akhir sekali adalah makruh. Contohnya, mengkasarkan solat bagi bermusafir yang kurang 3 marhalah. Seterusnya adalah pembagian rukhsah iaitu menurut mazhab Hanafi. Yang pertama adalah diharuskan melakukan perkara haram sewaktu darurat. Contohnya, orang yang dipaksa melakukan perkara haram jika tidak nyawa diancam, maka diharuskan membuat demikian. Nombor 2 adalah diharuskan meninggalkan perkara yang wajib. Contoh, diharuskan meninggalkan puasa bagi orang sakit dan musafir. Yang ketiga adalah diharuskan menyalahi akad kerana diperlukan oleh masyarakat. Contohnya, tebaran salam kerana ia merupakan suatu keperluan. Akhir sekali adalah menghapuskan syariat yang berat umat dahulu. Contohnya,
Contohnya bertaubat bagi umat Nabi Musa alaihissalam dengan membunuh diri, manakala bertaubat bagi umat Nabi Muhammad SAW tidak sebut. Sekian itu saja. Assalamualaikum.